Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Takbir Allah yang sejak azali Allah Ta'ala zahirkan, yang ini Allah Ta'ala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu fikih khasnya dan ilmu agama yang lain hamnya. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah, kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ta'ala yang berusaha Tuan Pengerusi Surau Al-Ihsan Kampung Segaran Baru yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Surau Barisan AJK Surau, yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan dahulu kelebihan ilmu dan ulama daripada kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabihatul Qulub dari Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani, ulama Kelantan, yang telah beliau ukilkan daripada kitab Ribabul Hadis, kitab Saripati Hadis, karangan bagi Syekh Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Dan sekalian barang yang datang warid pada memuji ilmu dan ulama ditanggungkan atas ilmu yang manfaat dan ulama yang beramal dengan ilmunya, kerana ulama yang tiada beramal dengan ilmunya itu dicela oleh syarak, sehingga celanya seperti hadis Sayyidina Umar yang lagi akan datang radhiyallahu anhu. Dan daripada Abi Hurairah dan Abi Dzar radhiyallahu anhuma bahwasanya berkata keduanya, kami dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kurang mafhumnya, apabila datang akan orang yang menuntut ilmu itu oleh mati dan padahal ia atas ini jalan, maka iaitu mati syahid. Dan memadalah ilmu itu kemuliaannya bahawasanya tiap-tiap seorang mendakwa akan dia, dan memadalah jahil itu kejinya bahawasanya mengingkar tiap-tiap seorang akan dia. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, ya ibna Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassul qalaman wala taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabatin wa nadharuka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillahi wa salamuka alal alimi khairun laka min ibadati alfi sanatin. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bikrang mafhumnya sabda Nabi bagi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hai Ibnu Mas'ud, duduk engkau satu saat pada majlis ilmu padahal tiada engkau menyentuh akan kolam, yakni pen, dan tiada engkau menyurat, yakni menulis satu huruf jua pun, terlebih baik daripada merdeka 1000 sahaya, 1000 hamba. Dan menilik engkau, melihat engkau pada muka orang alim terlebih baik daripada 1000 kuda yang engkau sedekah dengan dia di dalam sabilillah. Dan memberi salam engkau atas orang alim terlebih baik daripada ibadat 1000 tahun, yang ini daripada yang sunat. Dan riwayat daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kurang mafhumnya, barang siapa berjalan kepada halaqah orang alim, bulatan orang alim, perhimpunan,
adalah baginya dengan tiap-tiap langkah 100 kebajikan, yakni pahala. Maka apabila duduk ia padanya dan mendengar ia akan barang yang dikatanya, adalah baginya dengan tiap-tiap satu kalimah satu kebajikan, satu pahala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wari'in. Artinya, satu orang alim faqih yang memberati dengan wara' terlebih payah atas syaitan tipu dayanya daripada 1000 abid yang bersungguh-sungguh pada ibadatnya, yang jahil lagi wara', seperti kisah Barshisha yang lagi akan datang. Demikianlah beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kat sini tak diterangkan lah, tapi kalau yang guru saya pesan tu, yang namanya alim tu, orang alim, iaitu kitab-kitab lah, kitab-kitab para ulama. Kalau orang ni saya tak beri nak cakap macam mana tahap alimnya tu kan, tapi yang bila hadis-hadis sebut orang alim tu maknanya orang yang pandai benda agama. Tapi tahap alimnya tu tak pasti tahap alim mana yang dimaksudkan dalam hadis ni. Tapi guru saya pesan, yang dikatakan alim tu, alim satu orang, banyak ulama. Maknanya kitab-kitab lah, kitab-kitab para ulama. Macam contoh kitab ni lah, kitab Al-Jawhar Mahub, kitab apa Idaman Penuntut. Kalau itu dah memang tahap alimnya tu sampai mengarang kitab. Kalau macam saya sendiri ni, saya ni tukang baca kitab ulama lah. Maknanya tak sampai tahap tengok muka saya ni macam tengok muka orang alim tu, tak. Itu pesanan guru saya lah. Dia sendiri pun guru saya sendiri pun pesan pada orang yang mendengar. Dia sendiri pun bukan orang alim, dia kata dia tukang baca kitab ulama. Dia sendiri pun tak mengarang kitab, dia cuma baca kitab-kitab peninggalan para ulama lah, kitab Melayu, kitab Arab lah. Itulah jawapan yang saya dapat bagilah. Mungkin apa nama ni, ustaz lain mungkin lain jawapan dia lah. Baik. Jadi kalau ulama-ulama ni kitab, macam mana tengok mukanya ustaz dah wafat, tengok kitabnya lah, mudah-mudahan dapat pahala seperti mana apa nama ni, melihat wajah mengalim tu kan. Baik, kita sambung pembacaan kitab Idaman Penuntut pada mulai yang kusud ilmu fikih oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya, penggal yang pertama. Baik, saya teringat disebut Habib-Habib ni semua kan. Sekurang-kurangnya apa nama mereka tu orang-orang soleh lah, orang-orang yang soleh ya. Kalau apa nama nak kata alim, kita pun boleh juga anggap orang alim, tapi paling tidak pun itu tak confirm lagi kan. Dia bercakap tu baru kita tahulah kealimannya tu kan. Dia ilmu kan kat dada kan. Macam saya ni buka kitab baru tahu. Tak buka kitab, tutup kitab, lupa dah, ingat kan. Jadi Habib-Habib tu sekurang-kurang tidak, paling tidak pun kita anggap orang soleh lah, orang soleh. Baik, sambung ya. Penggal yang ketiga, muka surat 9. 9 dah habis. 9 dah habis. Muka surat 10 lah. 7 orang daripada waris-waris yang terhak mendapat 1/6. Yang lepas kita dah tengok siapa-siapa yang dapat 1/2, siapa yang dapat 1/4, siapa yang dapat 1/3, 2/3. Masuk pula yang dapat 1/6. Iaitu satu bapa ketika si mati ada mempunyai anak atau cucu.
Si mati ni ada anak, ada cucu, bapa dapat 1/6. Anak tu, cucu tu lelaki atau perempuan, bapa dapat 1/6. Bapa pun nak juga ke? Dah tua dah. Bapa berapa banyak duit dia belanja untuk besarkan anak tu, sampai beranak semua. Yang bapa ni besarkan anak sampai anak dia tu ada anak. Tapi tak adalah sampai pada anak mana dah besar dah boleh kerja lah kan. Maknanya jangan dipertikai. Tu memang hak dia lah. Kalau ada lagi lah. Kadang kan umur tak tahu, kita tak tahu rahsia Allah Ta'ala. Kadang-kadang anak pergi dulu, kadang bapa pergi dulu. Tak tentu kan. Baik, yang kedua, ibu boleh dapat harta si mati ketika si mati ada mempunyai anak atau cucu lelaki atau perempuan, atau saudara yang berbilang 2 orang atau lebih, adik-beradik yang berbilang. Seorang tak boleh. Adik-beradik yang berbilang 2 orang atau lebih. Tak kira lah adik-beradik tu lelaki perempuan, tak kira lah. Ibu pun boleh dapat. 3, cucu perempuan seorang atau lebih ketika si mati ada seorang anak perempuan sahaja. Dia anak tertinggal tu kan dia buat tambah tu kan, anak perempuan sahaja. Kalau seorang ni dia mati, dia ada seorang anak perempuan sahaja, anak lelaki tak ada. Jadi cucu perempuan atau lebih, seorang atau lebih, 2 orang cucu perempuan ke, dan seterusnya, boleh dapat 1/6. Neneknya mati, cucunya boleh dapat, cucu perempuan. Kalau neneknya tadi tu seorang anak perempuan saja. Kalau ada anak lelaki, ada lain lah ceritanya. Yang keempat, ini sifir semua ni, nak dihafal ni bukan senang. Tu sebab bila kita upah orang untuk bahagikan harta pusaka faraid, awak ni buat bahagikan ni pun nak minta upah. Ingat senang nak ngapal ni, bukan mungkin senang-senang. Si mati meninggalkan siapa? Sab. Kalau latihan kat sekolah tu senang lah, 3. Si mati meninggalkan 3 orang dah. Si mati meninggalkan 2 orang, 4 orang. Yang sebenar berpuluh-puluh orang ni, berpuluh-puluh ni. Masing-masing mengaku kena pula yang mati ku kaya. Barangkali boleh jadi beratus. Pasal apa? Yang atas lain, yang usul bapa ke atas, yang anak ke bawah, anak cucu cicit, yang ke tepi adik-beradik. Contoh kan, itu nak di-listkan semua ahli keluarga tu. Dah list, okey ni tap potong, nak short list lagi. Dah short list tu kena short list lagi. Bukan senang Jadi kalau dia minta upah tu, padanlah dengan kerja dia nak mikir tu kan. Nak menghafal tu. Sifir nombor mudah. Sekarang lagi ada ni sifir 9 macam ni 9. 1 kali 9 campurkan. 2 kali 9 27. 3 tak payah hafal. Itu aja. Masa perisa je pun macam tu lah, masa perisa. Orang lain nampak. Baik. Ini sifir bukan sifir nombor, nak hafal ni siapa lagi susah lah maknanya. Baik, sambung Jadi upah tu jangan ni lah, jangan dipertikai lah. Yang keempat, datuk lelaki. Kenapa datuk lelaki? Ada datuk perempuan ke? Nenek disebut datuk perempuan, bawah tu Baik, datuk lelaki boleh dapat ketika si mati, yang ni mati ni cucu dia lah ni, ada mempunyai anak atau cucu, tak kira lelaki perempuan, dan ketika si mati tiada bapanya tak ada, datuk ada, atau saudara lelaki, adik-beradik lelaki tak ada. Seibu sebapa atau sebapa tak ada. Dia ada yang ada, ada yang tiada tu. Pun kena tengok.
Yang kelima, saudara perempuan sebapa. Ni adik-beradik perempuan. Sebapa seorang atau lebih, sama ada seorang atau lebih, 2, 3 dan seterusnya. Ketika bila? Ketika si mati ada seorang saudara perempuan, ada adik-beradik perempuan seibu sebapa. Jadi kalau ada adik-beradik perempuan seibu sebapa, si mati itu, yang sebapa ni, adik-beradik sebapa boleh dapat 1/6. Habis yang saudara perempuan sebapa berapa Ustaz? Tengok yang lepas. Orang nak ulang balik bila nak habis. Ditanya, ini berapa? Tengok belakang balik. Wah, yang mana satu? Tengok daripada awal. Tak tahu yang mana satu, tak ingat. Kan? Yang terror bab faraid siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dia terror bab faraid. Pernah lagi Tahiyatus Sahabah. Lagi Tahiyatus Sahabah Maulana Yusuf Al-Kandahlawi. Sayyidina Ali menyelesaikan satu masalah faraid. Apa nama ni? Hartanya nak dibahagikan susah, tak boleh. Jadi macam apa? Apa nama ni? Susahlah ceritanya tu kan, susah. Jadi Sayyidina Ali kata, aku pinjamkan unta aku ni. Dia pinjamkan campur dalam harta orang tu lah. Pinjamkan tau, bukan bagi, pinjamkan. Waktu bagi dah selesai dapat. Okey dah, aku ambil balik unta tu. Dapat selesai. Sayyidina Ali tajam pemikiran dia. Bab matematik serah pada dia. Bukan matematik aja, segala ilmu. Dalam kitab Al-Jawharul Mahub, 10 orang Khawarij, orang yang tak suka Sayyidina Ali, kan tanya pada Sayyidina Ali 10 soalan. Satu soalan yang sama, ilmu afdal atau harta afdal. Sayyidina Ali jawab setiap seorang tu 10 jawapan berlainan. Baik, sambung. Yang keenam, datuk perempuan. Ni nenek pun boleh dapat 1/6. Seorang atau lebih. Seorang atau lebih apa Ustaz? Neneknya. Nenek ada lebih. Ya. Atuknya kahwin lebih. Yang awak je kahwin lebih. Atuk pun boleh kahwin lebih juga. Masa dululah, bukan masa dah tua baru kahwin. Tak. Masa dululah, atuknya dulu masa muda kahwin lebih. Tak kira lah. Yes, saya. Yalah, tapi yang ini datuk perempuan tak kira. Dua-dua belah lah. Kalau dia tak sebut tu maknanya dua-dua belah. Datuk perempuan tu maksudnya nenek. Nenek belah apa nama ni, si mati ni ada nenek. Nenek belah bapak ke, nenek belah mak ke, dua-dua boleh dapat 1/6. Apa nama? Oh, maksudnya seorang atau lebih tu seorang belah bapak, seorang belah mak tu atau lebih, yalah, termasuk jugalah. Ataupun memang neneknya, nenek kandungnya tu ada lebih daripada seorang pun boleh juga. Kalau memang nenek belah bapak seorang, nenek belah mak seorang, tu kira seorang atau lebih jugalah. Kalau dua-dua masih hidup. Kalau salah seorang dah tinggal seorang je lah. Ataupun satu lagi memang belah bapak kahwin 2 atuknya, belah mak pun kahwin 2 atuknya, ada 4 contohnya kan, neneknya ada 4. Jadi semua boleh dapat 1/6. Ketika si mati tiada ibu. Kalau ibunya dah tak ada, dah meninggal dunia lah, bukan tak ada tu sejak lahir tak ada ibu. Mana tak ada ibu pula. Maknanya dah meninggal dunia. Neneknya panjang umur, ibunya pendek umur. Tak? Itu masalah tu, apa nama ni, memang kena check betul-betul. Ni maknya ada lagi ke tak, hidup lagi ke tidak. Hidup tak boleh lah. Datuk perempuan tak dapat lah. Kalau ibunya dah tak ada, datuk pula, datuk perempuan, nenek. Dan masa berkumpul untuk dapat harta pusaka ni, yang hidup sajalah. Yang tak hidup dah tak boleh kira. Alah Ustaz, dia baru semalam meninggal Ustaz. Tak kira, dah tak ada, orangnya dah tak ada. Yang si mati meninggal kemarin. Yang nak nuntut harta ni,
esoknya lepas orang tu meninggal, dia meninggal, dia tak dapat lah. Tak dapat. Baik, yang betul-betul hidup. Itu sebab apa nama ni, dia punya rencam dia tu, dia lagi bagus, lagi cepat pembagian harta tu lah. Sebab apa, esoknya kan orang lain pula meninggal. Dalam ahli keluarga tu ada meninggal, dah kena kira lain lagi. Baik, sambung. Yang ketujuh, seorang saudara seibu. Ni adik-beradik. Adik-beradik sama ada lelaki atau perempuan, dia seibu. Maknanya ibunya satu, bapaknya dua. Macam mana kahwin dua suami, Ustaz? Meninggal ataupun dah pisah, tapi ada anak. Kan apa, normal benda tu kan. Kahwin juga normal. Artis pun kahwin juga normal. Tak pasal-pasal. Konon lah macam forever and ever konon. Ada pula kesnya kan. Tak tahu, Allahu a'lamu bisawab lah. Mudah-mudahan semuanya jadi baik lah. Benda dah trending tu keluar je ceritanya. Doa je lah yang baik-baik. Kalau kita tak jadikan pengajaran ataupun doa, takut jadi umpat. Dekat apa nama Masjid Nurul Hidayah, saya baca apa bab tasawuf, ilmu apa nama ni tasawuf, kitab Hidayatus Salikin. Kan, mengumpat tu cerita keburukan orang dan memang orang tu buat. Orang tu tak suka kita cerita. Itulah mengumpat. Kalau benda yang dia tak buat, itu dah naik fitnah, naik satu lagi dosa kan, fitnah. Jadi untuk mengelakkan daripada mengumpat tu cerita, walaupun alah ni kan artis, Ustaz, biasalah kita, dia orang, dia manusia. Kita umpat dia tu, kita makan daging dia mentah-mentah. Jadi nak mengelakkan daripada mengumpat tu, dosa mengumpat, jadikan pengajaran, niat jadikan pengajaran dan doakan. Mudah-mudahan taklah kita ni mengumpat, ya tak? Baik, sambung. Manakala sekalian waris-waris pihak lelaki pula mengambil pusaka dengan jalan taksib, iaitu asabah. Waris-waris pihak lelaki ni apa? Waris-waris kaum lelaki. Pihak lelaki ni nanti keliru, kaum lelaki yang macam lepas tu, kaum lelaki, melainkan suami dan saudara lelaki seibu. Boleh, hati-hati. Pelan-pelan. Nak dua orang tak? Boleh seorang. Melainkan suami dan saudara lelaki seibu. Maknanya mereka mengambil semua pusaka ketika si mati, tiada waris yang mengambil fardu. Yang mengambil fardu waris itulah, atau seberapa yang lebih jika ada waris-waris yang mengambil fardu, tiada menghabisi. Terkadang ada juga sampai tiada dapat langsung ketika ahli fardu telah menghabisi semua pusaka. Bunyinya macam menghabisi harta, tapi kalau dah tak ada baki, tak dapat. Ada lagi perkara yang bersangkut paut dengan asabah, dan bahagiannya saya ada catatkan dalam Cahaya Mestika. Ni panjang, nak tahu panjang dalam kitab Cahaya Mestika lah. Sila rujuk bab at-taksib, asabah, menghabisi harta. Mana yang disebut waris-waris pihak lelaki ni mengambil taksib ni, yang ni lah, yang lepas ni. Waris-waris pihak lelaki 15 orang tu, itulah. Baik. Al-hajbu, masuk pada bab al-hajbu, hijab. Dia sebut terangkan 137. Nota kakinya ni dibuat nota poin-poin ni 137 dah. Ni daripada sambungan daripada penggal pertama ni. Dia punya nota tu kan, poin-poin nota tu, tu daripada awal 131 dia ambil daripada penggal pertama. 137, poin yang ke 137, asal perkataan al-hajbun
itu pada lughah, pada bahasa maknanya ampang, empangan, sekatan, dinding, halang dan lain-lain. Ampang pula, ampang KL, empang. Dan pada istilah faraid, iaitu terdinding, terhalanglah daripada mendapat pusaka. Ini saya tak nak belajar, Ustaz. Mana boleh tak nak belajar, kena. Saya tak nak terdinding, terhalang dapat harta. Habis kalau ambil juga kan dosa orang punya. Kena tahu jugalah. Setelah seseorang itu ada padanya sebab-sebab perpustakaan. Mula-mula macam dapat, rupanya tak ada, tak dapat. Alah, kecewa. Alah, carilah harta sendiri, apa masalah. Bab hajbu ataupun hajbun, kita sebut hijab lah. Ini sangat penting dan sangat mustahak diambil ingatan pada orang yang hendak membuat kira-kira perbahagian pusaka. Ini orang yang buat kira-kira tu pun penting juga. Habis Ustaz, kita belajar buat apa? Biar je lah, serah kat dia. Yang bagusnya kalau kita belajar, kita boleh semak sekali. Kalau kita mampu semak lah. Jangan petikai pula, dah mentang-mentang dah belajar, kenapa begini, dah orang tu nak nerangkan pula. Tapi hak kita lah, sebab kita bayar kan. Bayar upah. Kalau andai kata boleh awak nak tanya ni kenapa, double, sukantilah, tak apa. Hak dia juga nak minta kan. Kita tak puas hati, kita nanya. Macam budak SPM, saya punya percubaan dapat A lah, A plus lagi, kenapa SPM sebenar dapat B plus pula ni? Buat semakan, bayar 100. Betul, A plus. Jadi tak rugi. Kadang ada yang ni cerita kisah benar ni, sekolah saya kan, murid tu tahun lepas ada yang semak semula sama, markahnya tak naik. Nasib-nasib lah. Baik, dari itu ulama berkata orang yang tiada mahir dalam bahagian hajbu haram memberi fatwa masalah faraid. Dia kena tahu bab al-hajbu atau hajbun. Hajbun itu dua macam. Satu, hajbun dengan sifat, iaitu terdinding dengan sebab ada pada waris salah satu daripada sifat-sifat yang menjadi halangan, bagaimana telah dinyatakan dahulu, iaitu berlainan agama. Dia bapa tapi anaknya Islam, bapaknya bukan Islam, ataupun anaknya bukan Islam, bapaknya Islam, tak boleh. Kehambaan dan membunuh, tiga perkara: agama, kehambaan, jadi hamba, dan membunuh. Walaupun membunuh dengan yang sebenar. Bunuh yang sebenar yakni dia kerja sebagai tukang bunuh dekat penjara atau dekat mahkamah. Penjara lah, mana mahkamah membunuh. Mahkamah jatuh hukum, dekat penjara lah. Dan kedua, hajbun dengan waris, iaitu terdinding setengah-setengah waris bahagian, seperti datuk lelaki dengan sebab bapa. Bila ada bapa, datuk lelaki tak dapat. Gitulah. Dia macam saluran pipe tau. Ada sekatan dekat sini, yang sana dah tak dapat lah. Tu dia panggil empang-empang tu, empangan. Demikianlah seterusnya, waris yang jauh terdinding, terhalang dengan adanya waris yang dekat. Biasanya macam itulah. Kemudian hajbun yang kedua ini terbagi pada dua bahagian pula. Ada bahagian lagi. Yang pertama, hajbun nuqsan, iaitu terdinding, terhalang daripada mendapat banyak kepada sedikit. Disebut juga berpindah daripada mendapat banyak kepada dapat sedikit. Mula-mula bestnya dapat 1/2, contohlah 1/2. Sekali dah ada orang ni 1/6 contoh daripada asalnya dapat banyak, rupanya dapat sikit pun boleh juga. Seperti contoh, terdinding, terhalang suami daripada mendapat setengah, ini 1/2 kepada 1/4. 1/2 tu lagi banyak, tapi akhirnya dapat 1/4 je. Kenapa? Dengan sebab si mati ada mempunyai anak. Jangan pula menyesal lah ada anak. Jangan pula macam tu.
Redha lah, redha. Dia bab faraid ni memang main nombor je. Dia tak kira baik buruk. Macam sebelum ni saya sebut lah kan. Dia memang boleh dapat ustaz satu per dua, tapi dia jahat ustaz dengan si mati ni. Tak kira. Itu antara dia dengan Allah Ta'ala lah nanti, ya. Harta dia tu memang hak dia, kita tak boleh ambil. Kita pula yang dosa. Sebab tu bab harta ni memang kena telus lah. Kita yang bukan kita lah, orang lain lah, yang baik macam mana pun bila bab harta ni, boleh jadi setan tu. Boleh terbalik. Terbalik 180 darjah. Bukan 360 jadi kosong balik. Betul dia orang selalu sebut kan, orang Malaysia lah, kalau Indonesia nampak macam nampak, yang Malaysia ni macam tak nampak. Dia darjah ni masuk darjah lah. Contoh lah nanti sebut kan, ni kosong darjah, datang ke sini 90 darjah, datang ke sini dia jadi 180 darjah, ke sini balik 270 darjah. Ini 360, ni atau ni 360 ni. Dia potong balik 360 darjah. 360 ni patah balik, tak ada terbalik. Yang terbalik ni 180. Dari atas di bawah, itu baru terbalik. Yang celik matematik kan nampak, tak celik tak nampak. Jadi orang yang baik pun kalau bab harta ni boleh jadi terbalik 190 darjah. Kadang-kadang bukan sebab dia jahat, dia tak puas hati orang tu dengan si mati jahat. Dia ni yang baik ni, yang nolong apa semua, khidmat apa semua, mandikan, jaga sampai meninggal dia jaganya, kan. Tapi dah memang hak dia sikit dapat. Kenalah redha kan. Aku yang jaga tak? Faraid tak kira yang tu. Tak kira. Kena sabarlah, sabar. Tak apalah, ada insya-Allah rezeki lain tu ada. Mungkin dia boleh sikit tu lah berkembangnya. Dia orang duit sikit, orang nak tolong. Orang duit banyak, orang nak tolong kan. Contohlah kan. Sabar je redha. Andai kata memang tak dapat pun banyak, memang sampai saya mati ustaz tak dapat cerita-cerita kat akhirat. Alah ustaz kata nanti ada sampai saya meninggal dunia tak ada pun dapat. Tak apalah, kat syurga orang dah masuk syurga ni. Kan redha je. Adalah hikmah. Rezeki tu tak semestinya duit. Kan? Isteri yang baik tu rezeki, anak yang baik rezeki. Duit je duit, rezeki juga. Tapi rezekinya tu pun berkat tak berkat tu satu, halal haram satu, berkat tak berkat satu. Yang haram tu dah memang tak ada berkatnya lah. Yang halal ni ada berkat tak berkat. Baik, jadi sabar, redha. Belajar faraid ni satu pengajaran kita dapat, kena redha. Kena redha. Banyak-banyak kita belajar ni, bukannya hafal sangat pun. Tapi nak belajar redha. Kalau belajar betul-betul nak jadi tukang bahagi harta boleh juga. Tapi kena ulang kaji banyak kali lah. Azan dulu insya sambung sikit. Ya saya. Redha tapi tak sabar. Aduh, lain macam tu. Saya redha tapi tak sabar. Itu tak redha tu. Dia redha dengan sabar sekali je sih. Allah
Baik, sambung sikit. Jadi yang kita paling utama belajar ni supaya kita tahu pembahagian harta ini tak mengira baik buruk kita kepada si mati, khidmat kita ke apa ke, hanya bergantung pada semata-mata hubungan darah tu, hubungan kandung ataupun hubungan saudara tu sahaja. Baik, jadi bab kata imam tadi, tak bolehlah redha tapi tak sabar, tak boleh. Dia memang kena redha dan sabarlah di sekali tu. Tak sabar nak redha. Macam mana dia cakap, dia boleh lah, saya redha, tapi perbuatan nampak tak sabar, ya. Dah panas. Baik. Itu pengajaran tu memang kita buat tahu-tahu kan, tapi kalau kena pada diri kita tu, nak sabar dan redha tu kenalah kena paksa diri, ya Allah, ya Allah, sebutlah ya Allah, ya Allah, ya Allah, redhakanlah aku, ya Allah, redhakanlah aku, ya Allah, aku yang banyak khidmat, ya Allah, dengan si mati, ya Allah, kan. Doa lah, nanti Allah Ta'ala balaslah, yang bagi harta pada si mati tu pun Allah Ta'ala, kan, jangan risau. Sejukkan hati tu. Itu sebab belajar tauhid, tauhid, fikir. Kalau tak belajar tauhid, bahaya. Jadi kena belajar tauhid. Tauhid apa nama ni, ringkas belajarnya, tak panjang sangat macam fikir, tapi penting, supaya redha, kan takdir Allah segala perkara tu, kan. Baik, sambung. Hijab atau hajbun, hirman yang kedua, iaitu terdinding atau gugur terus seorang waris atau beberapa orang waris daripada mendapat pusaka. Hirman ni apa? Diharamkan. Minta maaf kalau ada siapa-siapa nama Hirman, kalau boleh tukar nama. Pasal apa? Hirman ni takut-takut diharamkan syurga. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau susah nak tukar IC, panggilan lah. Mulai hari ni jangan panggil aku Hirman. Kenapa? Fatah. Oh, Fatah. Panggil Fatah. Contoh, contoh. Jauh no, dah aku yang pilih, panggil aku Fatah. Ya, sekatilah. Kan. Jadi hajbun hirman, tak dapat terus. Diharamkan terus. Apabila disebut hajbun dalam bab faraid, maksudnya ialah hajbun hirman, makna yang tak dapat terus. 6 orang daripada waris-waris yang tiada boleh kena hajbun, ataupun hijab, kita sebut hijab lah, bahasa Arabnya hajbun.
sama sekali, tak boleh terhalang, tak boleh terdinding sama sekali. Ini memang kena dapat. Berapa tu tak kira. Untunglah. Yang pertama bapa insya-Allah dapat. Banyak sikit, tak banyak sikit pun dapat. Yang kedua ibu, insya-Allah tak banyak sikit dapat juga. Sesuai lah kan, dengan sebab pada zahir kan, cerita zahir lah ni kan, dengan sebab ibu dan bapa lah lahirnya si mati ni kan. Tapi yang umur tak panjang, mak bapaknya umur panjang. Jadi salah satunya taklah membalas budi pun, budinya banyak, tapi orang kata macam hadiah gitulah untuk bapa dan ibu ni jaga. Walaupun ibu dan bapanya tak menjaganya, kan, na'udzubillah min zalik lah. Ada kes macam tu je lah. Kes buang anak, sama ada buang daripada bayi, dah besar jumpa pula tu, baru jumpa meninggal esok anaknya. Ni anak saya ni. Yang bapa kan angkatnya tu, mak angkatnya dari segi waris memang tak dapat. Kecuali ada bagi yang 1/3 tu, wasiat. Kecuali kalau wasiat, wasiat dapatlah. Macam Haji sebut sebelum ni kan, anak angkat. Apa yang ini mak bapak angkat lah, diwasiatkan, boleh dapat lah. Kalau tak wasiat tak dapat. Kan, mak bapak angkatnya ni taklah kaya sangat, tapi jaga bela sampai anak angkatnya tu kaya raya, jutawan. Ya, wasiat bagus tulisan lah, tapi kalau tak ada tulisan kena ada saksi lah. Kena saksi. Ada syarat-syarat wasiat lah tu kan. Tengok balik bab wasiat tu. Itu baca sekali jalan je kan. Tak selalu benda tu kan. Tengok balik bab wasiat. Buka kitab-kitab yang besar sikit, sebelum tadi ada tak wasiat? Rasa tak ada kan, dia bab muamalat kan. Bugiyatul tulab ke kan, Matul Badrain kalau besar sikit Bugiyatul tulab. Bugiyatul tulab tu panjang juga. Dia habis tu bab fikih. Nak lagi senang, jumpalah yang pakar. Senang buka kita Arab tu. Baik, sambung bapa tak terhalang, ibu tak terhalang. Yang ketiga, anak lelaki tak ada halangan. Walaupun anak lelakinya derhaka, bapaknya sakit tak dibawa ke hospital. Ada kisah, ni kisah benar. Satu orang ni ditanya, awak ni nolong-nolong bapak mertua, dia tu tak ada anak ke? Contoh kan, ada yang seorang ni pegawai tinggi, susah dapat cuti. Yang kedua, ada. Kenapa tak? Anak derhaka. Jawapan dia senang betul. Terus senyap. Senyap terus orang ni. Ya saya? Dapat. Dia tak mengaku anak, semua cakap je. Tapi kalau ada bukti IC lah kan, yes, IC lah. Kalau sekali pun derhaka, memang derhaka betul kan. Memang tak ada cerita derhaka tak derhaka. Walaupun dia berwasiat benda yang tak patut. Wasiat tak menghalang. Wasiat, contoh dia berwasiat, saya tak nak harta saya diberi kepada yang 6 orang ni, tak boleh. Cuma kata-kata je lah untuk lepaskan geram ni, gitu je lah dapatnya. Ayolah, mana tak geram kan, anak derhaka ke. Kalau bapak panggil apa, bapak derhaka ke? Tak. Biasa anak derhaka ni kan. Tapi memang ada bapak yang buang anak tu, yang dekat lah dengan diri saya tu ada. Bukan bapak saya tak, bukan arwah bapak saya tak ni cerita. Tapi mana berlaku, memang berlaku, kisah benar. Bukan ada bapak derhaka ke anak je, bapak ni tak mengaku anak ada. Padahal memang kandung, memang bapak kandung, anak kandung. Tapi soal faraid tak kira, tetap dapat.
Itu hak dia lah. Cuma dosa dia dengan bapa atau dosa dengan anak itu antara dia dengan Allah Ta'ala lah, dengan anak dengan bapa tu lah. Baik. Anak lelaki. Yang keempat, anak perempuan tak terhalang, boleh dapat. Ulang lagi, tak kira lah derhaka tak derhaka. Yang kelima, suami. Boleh dapat. Selagi bersuami lah. Kalau dah cerai dah tak suami lah, bekas suami, itu dah tak dapat lah. Baik. Yang keenam, isteri. Baik. Bab isteri ni kalau apa nama ni, yang lepas bab munakahat, ingat tak? Yang bab munakahat tu, itu ada bahas tu, yang isteri tak boleh dapat tu, ingat tak? Apa nama ni, tak boleh dapat harta, bukan nafkah tak dapat nafkah ada tak penggal kedua, pinjam kejap kan, nafkah kan, harta pusaka tak kira kan, lagi dapat harta. Maknanya bab faraid ni, walaupun isteri tu nusyus, nusyus sekalipun, tapi kalau meninggal suaminya, nusyus tu kira masih hidup lah, tak dapat nafkah. Maknanya suaminya tak wajib bagi nafkah. Dia kalau suaminya tahu, tak tahu dia bagi juga, sayang. Tahu tapi sayang pun bagi juga, tak? Dia tahu dah belajar aku, baru belajar ke kan, baru dengar kan, tapi dah sayang kan, kesian. Yang isteri tu tak kerti nak kesian. Baik. Jadi dapat. Yang tak dapat tu nafkah. Minta maaf. Jadi 6 ni tak terhalang, dapat. Macam mana jahatnya sekalipun, dia tetap dapat. Tak banyak, sikit tetap dapat. Bagi menyenangkan pembaca, di bawah ini saya sediakan senarai mereka yang terdinding. Ni panjang tuan, pihak lelaki, pihak perempuan. Ni rasa kita sambung akan datang lah, insyaAllah. Cukuplah kadar ni. Beberapa pada saya sifir lah, sifir faraid ni. Walaupun kita taklah menghafal, kita pun taklah berniat nak apa nama ni menjadi pembahagi faraid, sekurang-kurangnya kita belajarlah ilmu tu. Jangan sampai kita tak belajar langsung. Dan pengajaran yang paling penting tadi, saya ulang balik, redha, sabar, redha. Sebab ini ketentuan bahagian-bahagian ni daripada Allah Ta'ala. Kenapa? Jangan petikai. Jangan petikai. Soal baik atau jahat yang hidup dengan si mati itu penting juga, tapi tak masuk dalam bab faraid ni. Dia yang penting hubungan darah tu ada, dia memang berhak mendapat. Memang kena diam, bab faraid kena diam. Ya, semua kena belajar lah. Kalau tak belajar apa? Belajar bab tasawuf pun dia juga, tauhid, tasawuf. Itu sebab 3 serangkai ni wajib belajar ni, tauhid, fikih, tasawuf. Yang faraid ni masuk fikih ni. Tauhid ni belajar redha, segalanya takdir Allah. Fikih belajar ni bab-bab satu bahagian-bahagian harta. Tasawuf jaga hati tu, redha, sabar tu. Tu 3 serangkai wajib belajar tu. Jadi apa nama ni, kita belajar ni yang paling penting tu lah, nak tahu pembahagian tu satu. Yang kedua, macam mana jahat sekalipun orang tu, tapi kalau hak dia memang kena bagi. Cukuplah, ulang banyak kali benda yang sama kan. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.